إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah, dapat sama-sama kita berhimpun pada malam ini, dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, pada pagi ini, walaupun pagi ini ataupun hari ini ada hari yang istimewa untuk kita semua, iaitu hari peristiwa berlakunya Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan, saya tak bercadang untuk nak berkongsi berkaitan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ala kulli hal, banyak pengajaran, banyak istifadah, banyak kebaikan dan kelebihan daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kalau tuan-tuan bawa mai 10 penceramah, saya yakin dan pasti setiap penceramah tu pasti akan bagi kepada tuan-tuan satu demi satu istifadah, ibrah, pengajaran yang berbeza-beza. Dan tuan-tuan, saya juga nak mengajak kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan semua, mari sama-sama kita ambil banyak pengajaran dan juga iktibar daripada peristiwa agung ini, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung pengajian kitab kita menggunakan kitab 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita mendidik umat di Taman Kisah. Kitab yang disusun, kitab yang dirangka, yang dikarang ataupun yang telah dibuat oleh Al-Fadil Ustaz Zamri bin Hashim hafizahullah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada beliau, memberi kesembuhan kepada beliau. Kami dapat makluman guru kami Fadil Ustaz Zamri, kitab yang tuan-tuan pegang, tuan kitab kita ni, sekarang ni beliau dirundung ataupun dilanda masalah kesihatan. Mudah-mudahan Allah angkat, Allah beri kesembuhan kepada beliau, Allah rahmati beliau dan Allah kurniakan kesihatan, keafiatan yang baik kepada beliau insya-Allah. Baik, yang mana pada pertemuan yang lalu, seingat saya kita telah baca hadis yang ke-8 yang menceritakan berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim bertemu dengan Azar, bapa dia. Nabi Ibrahim berjumpa dengan ayah dia di akhirat. Baik, tuan-tuan, kemudian di akhir pada pertemuan yang akhir ataupun pada penghujung pertemuan yang akhir hari itu, saya sebutkan kepada tuan-tuan, insya-Allah pada pagi ini ataupun pada hari ini kita nak sambung, iaitu Nabi yang seterusnya cerita berkaitan dengan Nabi Lut alaihi salam.
Nabi Lut alaihi salam. Hadis yang ke-9 muka surat 34. Sebelum kita nak baca hadis, suka untuk saya ceritakan kepada tuan-tuan siapa Nabi Lut alaihi salam. Baik. Nabi Lut alaihi salam antara nabi yang Allah Subhanahu wa taala sebut nama di dalam Al-Quran banyak juga. Nama Nabi Lut alaihi salam Allah sebutkan dalam Al-Quran sebanyak 27 kali. Nabi Lut alaihi salam antara nabi yang menerima tarbiyah langsung daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika mana Nabi Ibrahim berdakwah kepada orang kampung dia, kepada rakyat dia, kepada orang sekitar dia, tak ada yang menerima, tak ada yang ikut, melainkan hanya anak menakan kepada Nabi Ibrahim, iaitulah Nabi Lut alaihi salam. Jadi tuan-tuan, Nabi Lut ni dia ada kena-mengena dengan Nabi Ibrahim. Dia dengan Nabi Ibrahim alaihi salam ni adalah anak menakan, pak menakan dengan anak menakan. Baik. Nabi Lut alaihi salam Allah kurniakan kepada baginda Nabi Lut alaihi salam ini dua orang anak, iaitu dua-dua orang ni anak perempuan dua-dua orang. Dan ketika mana Nabi Ibrahim alaihi salam Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk pi ke Palestin, pada masa tu Nabi Lut dia terima watikah pelantikan. Pada masa tu Allah hantar malaikat untuk lantik Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut dilantik menjadi rasul dan diposting, dihantar ke satu tempat. Tempat tu nama apa tuan-tuan? Iaitulah di perkampungan Sodom ataupun sekitar kawasan perkampungan Amurah ataupun Sodom. Yang mana hari ini kalau ikut kepada peta sejarah hari ini, dalam peta dunia hari ini, berdekatan sempadan di antara Palestin dan juga Jordan. Ataupun lebih tepatnya hari ini di sekitar kawasan Laut Mati. Sekitar kawasan Laut Mati ataupun sekitar kawasan Tasik Mati. Baik tuan-tuan, apa yang berlaku kepada kaum Nabi Lut dan apa yang berlaku kepada Nabi Lut alaihi salam sehingga sebanyak 27 kali Allah Subhanahu wa taala rakamkan nama baginda Nabi Lut alaihi salam dalam Al-Quran. Baik, Nabi Lut alaihi salam Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada baginda Nabi Lut ni satu kaum yang cukup luar biasa. Bukan luar biasa macam kita cerita tentang kaum 'Ad yang Allah utuskan kepada Nabi Hud dah. Itu luar biasa daripada sudut hebat. Tubuh badan depa besar, depa ni dengan ada kekuatan, depa ni dengan ada segala-galanya dah. Bukan juga seperti mana Allah utuskan kepada Nabi Saleh, iaitu kaum Samud, yang mana depa ni juga hebat, depa boleh korek batu pejai, depa boleh buat rumah dah. Hebat depa ni ataupun depa ni dahsyat depa ni sehingga kan Allah menggunakan perkataan-perkataan keji menisbahkan kepada sifat yang depa laksanakan. Tuan-tuan, satu benda buruk yang depa buat yang Allah rakamkan dalam Al-Quran apa dia? Depa ni melakukan satu benda yang tidak pernah dilakukan oleh manusia sebelum daripada depa. Maknanya apa tuan-tuan? Ada satu perbuatan yang mereka buat. Perbuatan ini melanggari fitrah manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut tak ada lagi manusia yang pernah buat macam mereka ni. Tuan-tuan, makna benda mereka buat ni cukup bahaya, cukup kasar. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut ketika mana Nabi Lut alaihi salam pi kempen, pi dakwah, pi ajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah Al-A'raf ayat 80 Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa Lutan iz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Allah Ta'ala kata, sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Lut alaihi salam. Qala liqaumihi, ketika mana dia berkata kepada kaum dia, apa dia kata?
atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Mengapa kamu melakukan satu perbuatan yang keji? Ma sabaqakum biha min ahadin, yang mana perbuatan yang hampa buat tu tidak pernah dilakukan oleh siapa pun sebelum daripada kamu, minal alamin, di atas dunia ni. Tuan-tuan, apa yang depa buat? Innakum lata'tunar rijal syahwatan min dunin nisa. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, apa depa buat? Depa ni sesungguhnya depa ni melepaskan syahwat depa, melepaskan nafsu mereka ni ar-rijal, sesama lelaki. Tuan-tuan, apa depa buat? Depa ni suka jantan sama jantan, homoseksual. Depa suka jantan sama jantan. Kan kalau hari ni dia ada tim, dia ada geng, dia ada golongan yang memperjuangkan benda-benda ni. Ada geng yang memperjuangkan golongan lesbian, ada geng yang memperjuangkan golongan gay, ada geng yang, tuan-tuan, geng-geng hak yang karut-karut ni memang sampai ke hari ni masih ada perjuangan-perjuangan mereka. Dan di sesetengah negara menerima, bahkan meletakkan juga sebagai satu penerimaan rasmi tentang perbuatan-perbuatan mereka ni. Setakat hari ni, alhamdulillah, kita di Malaysia masih lagi menentang keras. Masih lagi kita menentang keras dan kita cuba elakkan sejauh mungkin. Tuan-tuan, kaum Lut ataupun orang-orang yang Nabi Lut alaihi salam, yang mana Nabi Lut ajak ni, apa depa buat? Depa ni lata'tunar rijal syahwatan min dunin nisa, yang depa ni mendatangi lelaki, suka laki sama laki, min dunin nisa, bukan suka perempuan, bukan suka kepada perempuan. Bal antum qaumun musrifun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebut ni, tuan-tuan, ini yang saya sebut ni, Allah guna kepada mereka ni perkataan-perkataan yang keji. Allah Ta'ala kata apa? Bahkan bal antum qaumun musrifun, bahkan kamu ni daripada golongan-golongan yang melampaui batas. Tuan-tuan, mereka ni melampau sungguh. Dalam beberapa riwayat, tuan-tuan, diceritakan mereka ni suka laki sama laki. Mereka ni buat mereka ni buat 3 kesalahan besar. Apa dia 3 kesalahan besar tu? Yang pertama, mereka tolak ajaran Nabi Lut alaihi salam. Yang kedua, mereka suka laki sama laki. Tuan-tuan, suka laki sama laki ni sampai tahap terang mana? Mereka akan buat perbuatan tu secara terang-terangan. Tak ada nak kata tapih-tapih, tak ada nak kata sorok-sorok, tak ada nak kata sengak-sengak, tak ada nak kata jauh daripada orang dah. Bahkan mereka bangga pula dengan perbuatan mereka. Pasangan yang mereka dapat tu, kalau sama-sama mereka tu handsome, sama mereka tu segak, tuan-tuan, mereka main bangga pula. Dan yang ketiga, mereka ni wayaqta'unat tariq, mereka ni orang-orang yang samun di perjalanan. Tuan-tuan, kebetulan dalam peta mereka ni, perkampungan tempat mereka duduk ni, tempat yang strategik untuk setiap kali ada pedagang lalu, pihak pedagang ni akan singgah main duduk dekat dengan mereka. Oleh kerana singgah, mereka ni bukan setakat tengok saja. Mereka tengok orang yang singgah tu pula ada harta, mereka akan samun, mereka akan rompak, mereka akan ambil. Tak cukup dengan tu, nampak orang yang mai daripada pedagang ni segak, ada rupa cantik, mereka balas pula lagi kot lain. Tuan faham ke balas kot lain tu apa? Maksudnya mereka sapu pula lelaki tu. Nampak hak pedagang tu handsome, nampak putih, nampak bibir merah, nampak rambut cantik segak elok, bukan takat barang kawan tu je kena rampas, dengan sekali-sekali dengan tubuh badan lelaki tu pun mereka sapu, mereka ambil. Tuan-tuan, kejam ke tak tuan-tuan? Jahat yang kata puak-puak Nabi Lut alaihi salam. Baik. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala rakam dalam Al-Quran. Sebelum pada tu saya nak bawa kita flashback sikit. Ketika mana berlaku benda ni di perkampungan Sadam, perkampungan Nabi Lut alaihi salam. Pada masa ni Allah Subhanahu wa taala kirimkan 3 orang malaikat. Sebagai riwayat mengatakan Allah Subhanahu wa taala kirimkan 2 orang malaikat. Yang mana malaikat ni
Allah Subhanahu wa taala kirim dulu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam Al-Quran pada surah Hud Allah cerita benda ni. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. Qala salamun fama labisa an ja'a bi'ijlin hanif. Allah Taala sebut sesungguhnya ketika mana kami mengirimkan utusan kami Ibrahim bil busyra, kami kirimkan utusan kami para malaikat kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita gembira bil busyra. Qalu salama qala salamun. Depa bagi salam, Nabi Ibrahim jawab salam. Falamma labisa an jaa bi'ijlin hanid. Apabila depa sampai saja di rumah Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim pun hidangkan kepada depa, Nabi Ibrahim hidangkan kepada depa anak kambing panggang. Anak kambing panggang Nabi Ibrahim buat mai kepada depa. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Bila Nabi Ibrahim tengok tuan-tuan, Nabi Ibrahim buat mai hidang depan depa, letak depan depa makanan, letak depan depa anak kambing panggang ni, tiba-tiba la tasilu ilaihi. Depa ni tak sentuh pun makanan yang Nabi Ibrahim letak ni, depa tak sentuh. Nabi Ibrahim heran juga, awak depa ni tak sentuh. Wa awjasa minhum khifah. Maka Nabi Ibrahim pun timbul rasa perasaan takut. Siapa depa ni? Nabi Ibrahim tahu dah. Kalau mai tetamu, kemudian bila jamu makan, tiba-tiba tetamu tu pula tak makan, tak sentuh pula makanan tu, Nabi Ibrahim tahu ini mesti malaikat Allah Subhanahu wa taala mai di sini, mesti ada urusan yang besar, mesti ada benda yang depa nak buat. Oleh kerana tu Nabi Ibrahim rasa takut. Maka tuan-tuan, depa pun jawab, para malaikat yang mai di rumah Nabi Ibrahim tu pun jawab, depa kata apa? Qalu la taqaf wahai Ibrahim, jangan kamu takut. Inna arsalna ila qaumi Lut, jangan hang takut. Kami sebenarnya mai sini ni kami singgah saja. Kami mai di sini ni kami singgah saja. Sebenarnya kami diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pi ke perkampungan Lut. Kami nak bagi jahanam, kami nak turunkan azab kepada perkampungan Lut. Hang jangan takutlah, kami mai ni bukan mai nak buat apakah hang. Sebenarnya kami mai singgah ni nak bagi tahu kepada hang berita gembira. Apa dia berita gembira tu? Wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dalam Quran Allah Taala sebut ketika mana berita bagi tahu kata para malaikat nak pi ke perkampungan Sodom, nak musnahkan, nak lanyak, nak ghanakkan puak-puak Nabi Lut alaihi salam, isteri Nabi Ibrahim, Siti Sarah ni gelak. Gelak tu pasal apa? Padan muka hampa perkampungan Lut dah buat sangat perangai teruk, dah buat perangai macam tu, gelak dia padan muka. Kemudian Allah Ta'ala cerita, diberitakan kepada Nabi Ibrahim dan juga diberitakan kepada Nabi Ibrahim dan Siti Sarah pada masa tu, fabasyarnaha bi Ishaq, diberitakan dengannya dengan peristiwa mainnya malaikat itu, dengan akan dilahirkan depa ni akan dapat zuriat anak yang bernama Ishaq. Tak cukup dengan tu, wa min wara'i Ishaq Yaqub. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu pula nanti ni hang bukan setakat dapat anak, bahkan anak hang tu pula akan dapat seorang anak lagi, iaitu cucu hang yang bernama Yaqub. Tuan-tuan, sebenarnya tempoh Nabi Ibrahim tunggu nak dapat anak bersama dengan Siti Sarah ni cukup lama. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Siti Hajar ni isteri kedua Nabi Ibrahim. Tapi Siti Hajar dikurniakan anak dulu nama Ismail. Oleh kerana ada cemburu, oleh kerana perintah daripada Allah, Nabi Ibrahim pisah dengan Siti Sarah. Pisah kedudukan. Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar
pergi ke Mekah bersama dengan Nabi Ismail. Siti Sarah dengan Nabi Ibrahim duduk di mana? Duduk di Palestin. Duduk di Palestin. Lama dah tuan-tuan, maka barulah Allah bagi berita gembira, Sarah kamu akan dapat anak. Sarah kamu akan dapat anak. Tuan-tuan, pada masa tu adalah sikit dialog. Ada sikit dialog apa dia? Pada masa tu Siti Sarah ni dia sebut. Dia kata apa? Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadza ba'li shaykha. Macam mana kata aku ni boleh dapat anak? Takkanlah aku boleh dapat anak wa ana ajuz, aku ni dah tua bangka dah. Wa hadza ba'li shaykha, ni laki aku ni pun tua dah. Laki aku ni pun tua dah. Inna hadza la syai'un ajib. Benda ni benda ajib, benda ni benda ajaib, benda pelik. Allah Ta'ala tanya balik kepada Nabi, Allah Ta'ala tanya balik kepada Siti Sarah, kepada Nabi Ibrahim. Qalu ata'jabina min amrillah. Hang rasa heran ke dengan kerja buat Allah? Allah nak bagi anak dekat siapa pun, umur berapa pun, bila masa pun, hang berasa heran ke? Hang berasa heran ke Siti Maryam boleh dapat anak tanpa ada lelaki? Hang berasa heran ke hang ni dengan adanya suami pula aku nak boleh bagi anak? Hang heran ke? Allah Ta'ala kata apa? Jangan heran kepada benda tu. Ini semua kuasa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selepas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi berita gembira tu tuan-tuan, Nabi Ibrahim ni dia tak fikir sangat benda tu. Dia cuma fikir malaikat mai nak pi pula ke perkampungan Nabi Lut alaihi salam, mesti ada benda yang besar. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita dalam ayat surah Hud juga Allah Ta'ala sambung, falamma zahaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Bila dah berita gembira tu Nabi Ibrahim dapat, yujadiluna fi qaumi Lut. Nabi Ibrahim ni duk bertekak dengan malaikat, duk berbahas dengan malaikat, duk bincang dengan malaikat. Awak yang hampa nak pi ke perkampungan Lut, hampa tak tahu ke dalam perkampungan Lut tu ada Nabi Lut, ada orang yang soleh, ada anak-anak dia, ada orang yang beriman. Ni Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim dia tak boleh dengar, walaupun berita gembira Allah bagi tahu kepada dia, dia letak tepi sat benda tu. Nu dia duk fikir anak menakan dia, nu dia duk fikir siapa lagi yang nak kena tu. Dia kata, awak yang hampa nak pi perkampungan Nabi Lut, hampa tak tahu ke dalam tu ada orang beriman? Hampa nak turun azab juga ke? Hampa nak buat juga ke macam tu? Ni Nabi Ibrahim duk tanya, dalam tafsir menyebut Nabi Ibrahim ni bertimpa-timpa tanya dekat malaikat. Bila dengar macam tu, malaikat pun sebut, ya Ibrahim a'rid an haza, wahai Ibrahim berpalinglah kamu, tinggalkan perbincangan ini. Haza innahu qad jaa amru rabbik. Kalau hang nak tahu, ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'rid an haza, wahai Ibrahim, hang jangan peduli, hang jangan ambil kisah. Kami ni buat kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerja Allah. Wa innahum atihim azabun ghairu mardud. Akan datang kepada depa ni azab yang tidak lagi ghairu mardud, tidak lagi boleh ditolak. Tuan-tuan, maka selepas daripada tu barulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kirim malaikat ni pi ke perkampungan Nabi Lut alaihi salam. Baik, tuan-tuan, dalam Quran Allah Ta'ala cerita, walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim zar'a wa qala hadza yaumun 'asib. Malaikat berupa dengan 3 orang lelaki ni dengan rupa paras yang cantik masuk dalam perkampungan Nabi Lut alaihi salam. Sebagai riwayat mengatakan pada masa tu Nabi Lut tengah buat kerja. Nabi Lut orang pertama yang nampak. Setengah kata anak Nabi Lut alaihi salam yang nampak, anak Nabi Lut perempuan nampak. Dia jemput 3 orang tetamu ni, ataupun dia balik pergi bagi tahu kepada pak dia. Nabi Lut, tuan-tuan, bila Nabi Lut tahu yang kata ada 3 orang lelaki yang masuk dalam perkampungan mereka ni, Nabi Lut pun buat tanya. Nabi Lut tanya kepada mereka ni,
Hampa nak masuk dalam kampung ni, hampa tak baca, tak dengar apa-apa ke? Tak ada ke berita-berita apa hampa dengar pasal kampung yang hampa nak masuk ni? Hampa tak ada baca surat abang apa ke? Kan contohlah macam kita. Hampa tak ada tengok Facebook ke? Hampa tak baca, hampa tak baca apa newsfeed ke? Dia ada tulis apa-apa. Tak tengok Instagram ke? Tak tengok TikTok ke? Tak tengok apa berita ke tentang kampung kami ni? Apa benda kampung ni? Kok lah dia kata hampa ada baca. Apa kata kami tak tahu apa. Kami kira mai ya, kami mai lah, kami nak mai kita kami mai. Tuan-tuan, dalam Quran Allah Taala sebut pada masa tu Nabi Lut alaihi salam si abihim wa daqa bihim zar'a. Nabi Lut alaihi salam ni berasa pening kepala dah. Berasa utusan yang mai ni dia berasa curiga, dada ni daqa bihim zar'a, dada ni berasa sempit, daqa ni berasa sempit. Tak tahu dah apa nak jadi dengan orang kampung dia perangai jantan, suka sama jantan, dengan tak boleh tengok pula laki hak dai licin, tak boleh tengok pula laki hak handsome rupa paras segak. Mai pula 3 orang tetamu ni, 3 orang malaikat mai berupa orang laki ni, segak handsome dengan rupa cantik ni, pening kepala Nabi Lut. Tuan-tuan, maka Nabi Lut tu buat balik di rumah. Bila Nabi Lut buat balik di rumah, tuan-tuan, apa yang berlaku ni Allah rakam dalam Al-Quran. Tuan-tuan, pada masa ni ketika Nabi Lut alaihi salam buat balik mai di rumah, sampai saja di rumah, anak-anak dan sebagai riwayat mengatakan tak ada siapa yang tahu melainkan Nabi Lut dan keluarga Nabi Lut. Tuan-tuan, pada masa inilah musuh dalam selimut buat kerja. Musuh dalam selimut. Tuan-tuan, apa dia? Isteri Nabi Lut alaihi salam sendirilah yang bongkarkan cerita, yang bagi tahu kepada orang kampung bahawa dalam rumah depa ada tetamu yang segak handsome ada dalam rumah depa. Isteri Nabi Lut keluar daripada rumah, pi war-war bagi tahu kepada orang kampung, update dalam status, ni ada tamu di rumah aku. Ada tamu di rumah aku ni, hampa pakat mai, tamu ni segak, tamu ni handsome, hampa pun tak pernah tengok handsome sampai lagu ni. Sebab tu dalam surah Tahrim Allah rakamkan 3 jenis orang perempuan. 2 orang yang tidak beriman kepada Allah, seorang orang yang beriman kepada Allah. Siapa dia tuan-tuan? Imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Isteri Nabi Nuh alaihi salam yang pernah kita cerita dulu, dia ni lah sama-sama juga bersama dengan orang ramai. Kata kepada Nabi Nuh, hang gila ke Nuh buat kapal di atas bukit? Isteri dia sendiri, bukan orang lain. Isteri dia sendiri yang kata kepada Nabi Nuh alaihi salam. Isteri dia sendiri yang tolak ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Begitu juga yang kita baca pagi ni, isteri Nabi Lut alaihi salam yang mana ingkar kepada Allah, menolak ajaran Nabi Nuh, khianat kepada Nabi Nuh alaihi salam. Dan juga perempuan yang ketiga iaitu isteri Fir'aun. Tapi isteri Fir'aun ni berbeza. Walaupun suami dia tidak beriman kepada Nabi Musa, tidak beriman kepada Allah, dia beriman kepada Allah. Isteri Nabi Lut, isteri Nabi Nuh, mereka ni bersuamikan seorang Nabi, tapi mereka kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan, apa yang berlaku? Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi. Tuan-tuan, apa mereka buat? Mereka ni pergi serbu di rumah Nabi Lut alaihi salam. Sampai mereka ni korek-korek pintu, mereka korek-korek tingkap, sampai mereka nak pecahkan pintu rumah Nabi Lut alaihi salam. Kerana nak tengok, kerana nak masuk, kerana nak pergi dekat dengan tetamu Nabi Lut alaihi salam. Tuan-tuan, bila Nabi Lut alaihi salam tahu kejadian ni, maka Nabi Lut pun bagi tahu kepada mereka. Nabi Lut pun bagi tahu kepada mereka. Qala ya qaumi haula'i banati hunna azharu lakum. Tuan-tuan, ni saya nak ajak tuan-tuan bayang tengok. Kita cuba fikir tengok. Kita ni biasanya kan, kalau kita nak offer lah anak kita dekat orang, nak offer anak kita dekat orang, biasanya kita akan tengok bagi habis-habis. Kita akan tengok dia tu jenis macam mana, layak ke tak layak nak bagi depa tu dekat anak kita ni, nak bagi dia tu, nak bagi kat anak kita ni, layak ke tak layak. Kita nak serahkan anak kita dekat depa ni boleh ke, layak ke tak layak. Patutnya macam tu. Nabi Lut alaihi salam sampai dia keluarkan jawapan, dia kata apa?
Dia kata, ya qaumi haula'i banati hunna azharu lakum. Lah ni macam ni lah, hampa ni janganlah bagi malu aku. Allah Ta'ala kata, lah ni macam ni, ya qaumi, wahai kaumku, haula'i banati, ini dua orang ni anak perempuan aku. Hunna azharu lakum, depa ni bersih untuk hampa. Hampa boleh ambil depa ni sebagai isteri hampa. Hampa jangan duk main kacau lah. Dalam Quran Allah Ta'ala sambung, fattaqullah wa la tukhzuni fi dhaifi. Hampa takutlah kepada Allah, jangan jatuh ayak muka aku, jangan bagi malu aku di hadapan tetamu-tetamu aku. Ni hampa nak anak aku, hampa ambil. Yang pentingnya hampa jangan kacau tetamu aku. Alaysa minkum rajulun rasyid? Hampa ni tak ada ke di kalangan hampa ni yang berakai sikit? Ni bahasa kita lah, saya terjemah ni bagi faham. Tak ada ke di kalangan hampa ni berakai sikit? Apa tak ada otak ke ni, aku ni ada tetamu, hampa nak sangat, hampa ambil anak aku. Cukup masa sampai tempoh hampa menikah, ambil anak aku buat balik. Tuan-tuan, jawapan kaum Lut Allah rakam dalam Al-Quran, jawapan yang cukup keji. Apa depa kata tuan-tuan? Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqi. Lut, depa kata, Lut, hang bukan tak tahu, sebenarnya hang pun tahu dah. Malana fi banatika min haqqi, hang pun tahu dah. Wa inna laka la ta'lamu ma nurid. Sebenarnya Lut, hang pun tahu dah apa yang kami nak. Kami tak teringin pun, kami tak terliok pun sikit ke anak hang. Tuan-tuan, ni bahasa saya ni apa? Saya terjemah bagi faham ni. Nakbaknya kata dalam Quran Allah Ta'ala sebut kaum Nabi Lut kata apa? Lut, kami tak kebulung dekat anak hang. Hang pun tahu sebenarnya apa yang kami nak. Kami nak hak duduk di dalam. Anak hang dua orang, kami tak mau. Kami nak hak duduk di dalam ni. Tetamu hang hak 3 orang ni, kami nak hak duduk di dalam. Tuan-tuan, bila dengar macam tu tuan-tuan, Nabi Lut alaihi salam pun sebut. Nabi Lut kata, qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Nabi Lut kata, kalaulah aku ni ada anak-anak laki, kalau aku ni ada kekuatan, aku akan pukul hampa, aku akan halau hampa daripada rumah aku ni. Maksudnya Nabi Lut ni geram sungguh. Sepatutnya kalau aku boleh halau hampa ni, aku dah lama halau hampa keluar daripada sini. Tapi Nabi Lut tak ada kekuatan macam tu. Qalu, tuan-tuan, pada masa tu malaikat yang ada, yang jadi tetamu Nabi Lut alaihi salam pun buka suara. Dia kata apa? Qalu ya Lut, inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Nabi Lut dijawab oleh malaikat-malaikat yang mai jadi tetamu tu. Dia kata apa? Ya Lut, wahai Nabi Lut, hang jangan takut. Hang jangan takut. Sebenarnya kami rusulu rabbik, kami ni utusan daripada Tuhan kamu. La yasilu ilaik. Hang jangan berasa duka cita apa, hang jangan berasa takut. Kami akan bantu, kami akan tolong hang. Tuan-tuan, maka apa yang depa buat, apa yang malaikat buat pada masa tu dalam ayat yang lain, 3 orang tetamu malaikat ni kibah dia punya sayap tuan-tuan, buta orang-orang yang mai. Buta orang-orang yang mai terekam, yang nak mai ambil ataupun yang nak mai dapatkan 3 orang tetamu Nabi Lut. Malaikat kibah sayap dia, buta daripada hak dak mai ganggu ni. Tuan-tuan, dalam-dalam buta tu, dalam-dalam mata depa tak boleh nampak tu, dalam mata depa tak boleh celek tu, sebelah duk pejam buka tak buka tu, sambil-sambil duk lari balik tu, sambil-sambil duk lari keluar daripada situ. Depa kata, Lut, hang jaga hang Lut, kami sihat esok ni kami mai balik. Tuan-tuan, kena dah macam tu, ingat aku nak insaf tak insaf. Dia kata, Lut, jaga hang, kami celek balik, kami mai balik kan. Tuan-tuan, maka pada masa tu Allah Subhanahu wa taala pun cerita. Pada masa tu Allah Subhanahu wa taala mula perintahkan kepada Nabi Lut alaihi salam untuk meninggalkan perkampungan dia. Nabi Lut alaihi salam diperintahkan bersama dengan anak dia untuk meninggalkan perkampungan dia. Baik, dalam Quran Allah Taala
Dalam Quran Allah Ta'ala sebut Nabi Lut, Allah Ta'ala perintahkan untuk jauhkan diri daripada perkampungan dia, untuk jauhkan diri cepat-cepat. Kan? Dalam sebagai riwayat diceritakan perkampungan Lut ini diangkat pada waktu subuh. Diangkat pada waktu subuh. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, inna maw'iduhumus subuh alaysa subhu biqarib. Pada masa tu dijanjikan dengan azab itu kepada mereka pada waktu subuh. Alaysa subhu biqarib, bukankah subuh ni dekat dah? Maksudnya malaikat kata kalau boleh Lut keluar jauh-jauh lah, keluar pi jauh-jauh, walaupun waktu lah ni awal lagi, tapi bergeraklah sejauh mungkin, keluar bagi awal sikit supaya dengan hang keluar awal hang boleh jarak perjalanan hang tu pi jauh. Tuan-tuan, falamma jaa amruna, Allah Ta'ala sambung, selepas daripada tu Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita, apabila telah datang utusan ataupun telah datang apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, apabila telah datang kepada depa ni ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, apa yang jadi ni tuan-tuan, contoh Allah Ta'ala sebut, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Ni tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apabila sampai ketentuan kami, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami angkat tuan-tuan, ja'alna, kami jadikan 'aliyaha ni atas, 'aliyaha ni atas, safilaha ni bawah. Kami jadikan ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan permukaan yang duduk di atas ni turun mai ke bawah macam ni. Ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan yang atas turun mai ke bawah. Tuan-tuan, kemudian malaikat lepas depa ni. Dalam sebahagian riwayat, bumi perkampungan Sodom tu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat oleh malaikat ni tanpa menggoyangkan ayak ni. Ayak ni tak berkocok. Nak abangnya angkat tu dalam keadaan tenang sungguh. Angkat senyap sunyi. Tak ada siapa sedap ni. Ayak dalam bekas pun tak ada berkocok. Angkat sampai di atas. Lepas tu daripada atas tu dia kalih turun mai ke bawah. Lepas tu dia hempak mai ke bawah. Tuan-tuan, tak cukup dengan tu. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil mandud. Mandud. Allah Ta'ala sambung. Allah Ta'ala kata apa? Tak cukup dengan bumi depa tu dihempak. Allah Ta'ala tulis dah, wa amtarna 'alaiha hijarah. Allah Ta'ala kata apa? Kami hujani mereka dengan batu-batu yang telah pun ditulis musawwamatan 'inda rabbik. Ada tulis nama dah. Siapa yang lari, siapa yang terlepas, siapa yang masih hidup, ada batu. Batu tu ada tulis nama dah. Batu tu akan pi ikut dekat siapa yang masih lagi hidup. Batu tu pi cari, bagi mati, musnahkan depa. Tuan-tuan, perkampungan Nabi Lut alaihi salam dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seranak-ranaknya. Kalau tuan-tuan tengok dalam peta perkampungan ataupun di kawasan sekitar Laut Mati itu adalah kawasan permukaan bumi yang paling rendah daripada aras laut. Paling rendah. Rendah tu memang dalam dia tu memang kedalaman dia tu memang luar biasa. Lain macam daripada tempat-tempat yang lain. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Baik, tuan-tuan, kita terus baca dia punya terjemahan hadis, kemudian kita baca keterangan dia. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepada Nabi Lut alaihi salam, menyangka mereka adalah tetamu yang menemuinya. Mereka meminta untuk duduk berdekatan dengannya. Kemudian dia memanggil 3 orang puterinya dan menyuruh puteri-puterinya itu agar duduk di antara tetamu-tetamu dan kaumnya. Maka kaumnya datang tergopoh-gopoh. Ketika itulah Nabi Lut melihat mereka dan berkata, inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tetamu-tamuku. Ini macam yang saya ceritakan kepada tuan-tuan tadi, bahawa
Kemudian kaum Nabi Lut pun menjawab bahawa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu dan sungguh kamu mengetahui apa sebenarnya kami kehendaki. Ini yang macam saya sebut tadi, depa kata apa? Kami tak teringin dekat anak hang Lut, hang pun tahu apa benda yang kami nak. Maka Lut berkata, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu dan kalaulah aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentulah akan aku lakukan. Lalu malaikat Jibril menoleh ke arahnya dan berkata, sesungguhnya kami utusan-utusan Tuhanmu, sesekali mereka tidak akan mengganggumu, tidak akan mampu mengganggumu. Ibnu Abbas berkata, lalu malaikat menghapuskan penglihatan mereka. Malaikat libah, tuan-tuan, sayap tu buta habis mereka. Mereka pulang dengan tunggang langgang sampai mereka keluar kepada orang-orang yang berada di pintu. Mereka berkata, kami datang kepada kalian dari sisi orang yang mahir sihirnya. Dia telah menghapuskan penglihatan kami. Sambil dia lari, orang hak depan sekali dalam rumah nak pergi terekam tetamu Nabi Lut tu, sambil duk lari dah kena libah, dah biji mata buta. Sambil keluar tu dia berkata apa? Ni kami jumpa orang-orang tukang sihir, orang yang pandai sihir, mata kami ni tak boleh celak, tak nampak dah. Dia telah menghapuskan penglihatan kami. Maka mereka lari tunggang langgang sampai mereka masuk ke dalam kampung. Pada malam hari, kampung itu diangkat sampai berada di antara langit dan bumi. Tuan-tuan, Allah angkat sampai di antara langit dan bumi. Maksudnya angkat tinggi betul di antara langit dan bumi, sehingga mereka mendengar suara-suara burung di udara. Angkat tu sampai dengar bunyi suara burung. Kemudian kampung itu diterbalikkan, aliyaha safilaha, macam kita sebut tadi, diangkat hak atas turun bawah. Lalu keluarlah angin kencang ke arah mereka. Barang siapa yang terkena angin itu, pastilah ia mati. Dan barang siapa keluar dari kampung itu, maka ia akan dikejar oleh angin tersebut yang berupa menjadi batu yang akan membunuhnya. Ibnu Abbas lanjutkan perbicaraan, lanjutkan bicara. Lalu Lut pergi bersama 3 orang puterinya. Ketika dia sampai di satu tempat tertentu di kota Syam, putrinya yang sulung meninggal dunia, maka memancarlah darinya air mata yang bernama Wariyah. Nabi Lut meneruskan perjalanan hingga tiba di tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ pula putrinya yang termuda pula meninggal dunia, maka memancarlah di sisinya air mata Raziyah. Kemudian putri Nabi Lut yang tidak mati ketika itu adalah putri yang kedua. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, dia punya keterangan hadis, tuan-tuan boleh baca di rumah insya-Allah. Jadi tuan-tuan, daripada hadis, daripada apa yang kita baca pada pagi ini, banyak pengajaran yang boleh kita ambil, tuan-tuan. Yang paling saya nak tekankan, yang selalu saya sebut, tuan-tuan, kita kena perhati tengok anak-anak kita. Kita kena perhati tengok. Maaf cakap, tuan-tuan, kadang-kadang benda ni di asrama, tuan-tuan, cukup merisaukan kita kalau ada yang berlaku. Dan kadang-kadang, tuan-tuan, di asrama-asrama ni lah kadang-kadang yang nak berlaku benda-benda macam ni. Depa duduk laki sama laki, sagi depa tidur satu katil tu pula, tuan-tuan, dia nak jadi macam-macam. Sebab itu, tuan-tuan, penekanan berkaitan dengan benda ni, bahaya tentang benda ni, kena ambil titik berat betul, tuan-tuan. Dan kita kena sedar benda ni sebenarnya memang ada dan berlaku dalam masyarakat kita. Kadang-kadang laki sama laki ni badan sado tak sangka-sangka ni, duk angkat besi tu, angkat macam-macam. Tengok-tengok, tuan-tuan, suka jantan sama jantan. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Mudah-mudahan penyakit ini, mudah-mudahan musibah ini, mudah-mudahan malapetaka yang sebegini Allah Subhanahu wa taala jauhkan daripada masyarakat kita, daripada keluarga kita, daripada orang ramai yang berada sekitar kita, jauhkan sejauh-jauh mungkin. Dan mudah-mudahan Allah pelihara benda ini daripada dekat, duduk bersama-sama dengan kita insya-Allah. Dan yang paling pentingnya apa, tuan-tuan, kita sama-sama mendoakan oleh Allah, kita sama-sama mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala sifat-sifat buruk yang dilaksanakan oleh
kaum Lut ini dijauhkan ataupun dielakkan oleh kita semua insya-Allah dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita sebut pada pagi ini Allah bagi kekuatan manfaat untuk sama-sama kita laksana dan kita amalkan. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk kelemahan dan kekurangan daripada diri saya. Insya-Allah tuan-tuan, pada pertemuan yang akan datang kita akan baca kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kita akan baca kisah Nabi Ayub alaihissalam. Banyak tuan-tuan, kisah Nabi Ayub ni banyak. Sehingga beberapa riwayat-riwayat yang tak kuat, beberapa riwayat-riwayat yang Israiliyat yang sampai kepada kita macam-macam versi, macam-macam bentuk. Semua tu insya-Allah kita akan rungkai dan kita akan cerita pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur uyubana wa uyuba mu'allimina 'anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.